Okey, terima kasih DJ Gigi dan juga DJ Jojo daripada Perlis FM atas perkongsian yang dibawakan. Pastinya sekarang ini penonton, seperti yang kita sudah maklum, kita berbangga menjadi anak Malaysia kerana Malaysia mempunyai seni warisan budaya yang cukup unik yang menggambarkan identiti kepada kita sebagai sebuah negara Malaysia yang berbilang kaum dan juga berbilang budaya. Pastinya hari ini kita nak perkaitkan keindahan seni warisan budaya negara kita dengan industri kreatif negara, dan seperti yang kita semaklum juga, industri kreatif ini mampu untuk menjana pendapatan ataupun memberi sumbangan kepada langkah negara kita untuk mengorak langkah kepada negara maju, khususnya dan memberi pendapatan kepada negara dalam usaha yang sama juga untuk memartabatkan budaya bangsa. Jadi hari ini untuk kita berbicara berkenaan warisan seni budaya dalam industri kreatif ini, kita perkenalkan tetamu bersama kita di studio, iaitu Profesor Dr. Muhammad Kipli Abdul Rahman, Pensyarah Kanan Pengajian Seni Persembahan Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Prof, bagaimana untuk permulaannya kita berikan fahaman kepada penonton iaitu industri kreatif dan juga bagaimana untuk kita melonjakkan lagi potensi seni warisan budaya yang ada dalam negara kita, untuk kita perkaitkan keduanya untuk menjadi satu impak sumbangan yang besar kepada negara kita, Prof. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, kita berbicara tentang bagaimanakah warisan seni budaya itu dalam konteks industri kreatif sekarang. Sebelum wujudnya istilah industri kreatif itu, seni budaya itu dikenali sebagai industri budaya. Industri budaya. Jadi di sini kita melihat dalam industri kreatif ini, dia dikategorikan kepada tiga. Yang pertamanya adalah multimedia, yang keduanya adalah seni dan budaya, dan yang ketiga adalah warisan seni dan budaya. Dan dalam industri kreatif itu kita lihat bahawa warisan seni budaya itu diberikan dua kategori, dipecahkan kepada kategori mana tanggungjawabnya besar seni budaya itu dalam industri kreatif, kerana dia merupakan penyumbang kepada industri kreatif itu sendiri, bagaimana kita nak memprodukkan karya-karya seni budaya kita. Jadi di situ kita melihat kepada objektif pembangunan dan kemajuan negara kita. So kita sebagai contoh dalam Malaysia Madani itu telah menegaskan bahawa kemajuan dan pembangunan kita ini haruslah sesuai dengan jati diri. So dia ada dua, satu untuk aspek sosial dan satu untuk aspek ekonomi. Jadi industri kreatif itu diwujudkan bukan semata-mata hanya untuk tujuan ekonomi, tetapi juga adalah untuk tujuan sosial. Itu di mana dengan kita memaparkan warisan seni budaya kita, kita dapat memupuk jati diri kerana kita mewariskan seni budaya kita dan dipakejkan dalam bentuk produk budaya dan diwar-warkan kepada konsumer, itu khalayak yang lebih luas. Dengan cara itu kita lihat bahawa dalam Malaysia Madani juga di mana kita perlu melestarikan warisan seni budaya. Jadi dalam konteks sekarang, dalam tujahan era globalisasi, jadi mahu tidak mahu, seni dan budaya itu harus akur dengan tuntutan globalisasi, bahawa kita harus bersedia untuk beradaptasi, mana dimodifikasi dari segi bentuk karya seni itu untuk mendepani globalisasi dan untuk menjadikan lestari. Kerana cara untuk melestarikan seni budaya dan warisan adalah dengan cara industri kreatif salah satunya. Okey, dalam kerangka ataupun perspektif ekonomi dan juga sosio budaya ini, bagaimana kita boleh memberikan gambaran kepada masyarakat di luar sana? Industri kreatif ini mampu memberi sumbangan yang besar kepada KDNK negara, khususnya untuk kita memberi peluang dan juga ruang kepada pengkarya-pengkarya industri kreatif di luar sana untuk menggambarkan kreativiti berlandaskan identiti kebangsaan. Sebagai contoh, kita lihat filem Upin Ipin yang menggambarkan identiti kebangsaan negara kita dan juga mendapat sambutan di peringkat antarabangsa. Jadi bagaimana pandangan Prof? Ya, itu yang saya sebutkan tadi, bahawa dengan wujudnya industri kreatif itu bermakna dia ada keperluan untuk modal insan. Maknanya modal insan adalah pengkarya-pengkarya yang harus mengeluarkan produk seni budaya warisan itu untuk dipakejkan dan dijualkan. Ada unsur nilai dagang di situ. Jadi di sini sebab itu kementerian memperkasakan pengajian tinggi. Institusi pengajian tinggi memainkan peranan penting dalam melahirkan modal insan yang akan menjadi pengamal, pengkarya dan juga pemikir warisan seni budaya. Kerana
Golongan intelek inilah yang akan melakukan kajian tentang warisan seni dan budaya dan cuba untuk mengetengahkan apakah itu seni budaya kita yang di dalamnya dapat memupuk jati diri yang akan menyumbang kepada aspek sosial. Sebenarnya dia lebih penegasannya menyumbang kepada aspek sosial. Itu kerajaan inginkan kita, masyarakat kita mempunyai jati diri yang berasalkan warisan seni dan budaya ya untuk maju dan juga berkembang. Kemajuan dan perkembangan negara mestilah mempunyai identiti yang akan membentuk identiti nasional. Jadi identiti nasional itu jati dirinya jadi daripada seni budaya dan warisan. Kerana warisan itu sebenarnya dari aspek seni budaya, dia ada dua yang diwariskan ini sebenarnya. Yang pertama adalah seni dan budaya adalah bentuk karya, bentuk produk. Untuk produk sama ada tangible ataupun intangible, ketara ataupun tidak ketara. Dan dalam pengkaryaan, dalam produk itu dia ada aspek makna dan juga bentuk. Makna di situ adalah nilai. Jadi yang nak diwariskan tadi yang akan membentuk jati diri itu adalah nilai. Nilai yang terkandung dalam seni dan warisan budaya itu. Jadi seni warisan budaya itu produknya adalah produk yang kita nampak. Wujud konkretnya adalah produk seni budaya. Tetapi itu yang diniagakan. Yang dipentingkan adalah aspek nilai itu perlu dibawa di dalam produk itu untuk diwar-warkan kepada masyarakat kita supaya dapat dia menghayati, menjiwai, mengapresiasi nilai yang terkandung di dalam produk budaya yang mereka konsum itu, mereka terima. Jadi itu maknanya industri kreatif ini sebagai satu kenderaan yang baharu yang akan membawa nilai itu. Betul, setuju. Namun begitu, warisan seni budaya harus akur bahawa warisan itu sendiri perlunya boleh beradaptasi dan dilakukan modifikasi sebab itu ada unsur pemeliharaan dan pemuliharaan. Yang dipelihara tadi adalah nilai. Betul. Yang dipelihara adalah produk tu, karya tu. Jadi dipelihara dia akan sentiasa berubah mengikut konteks namun nilainya tetap sama. Betul. Jadi pemaknaan yang harus diterima oleh halayak itu mestilah sama dengan makna yang dibawa oleh nenek moyang kita dahulu. Kerana warisan itu berkaitan dengan sesuatu yang diwarisi daripada generasi terdahulu, nenek moyang kita. Jadi produk itu adalah manifestasi kepada nilai. Jadi nilai itu wujudnya dalam dunia abstrak, dunia konsep, dunia metafizik. Tetapi produk objek konkret wujud dalam ruang fizikal. Ruang fizikal terikat dengan ruang dan masa. Maknanya kita sentiasa berubah. Tetapi nilai dalam dia tidak terikat dengan ruang dan masa fizikal. Jadi nilai itu yang kita perlu pelihara. Tapi bentuknya nanti bukan berubah mengikut konteks zaman. Kerana keseluruhan kewujudan kita ini bergerak dalam hukum hijrah. Betul. Jadi kita sentiasa bergerak. Bumi kita pun berkembang. Jadi kita tidak berkeras. Jadi seni budaya itu sifatnya dinamik. Jadi dalam konteks industri kreatif ini akan melakukan modifikasi terhadap produk seni budaya itu. Namun begitu, nilai itu tetap dikekalkan untuk memupuk jati diri dan membentuk identiti nasional. Seperti mana nilai-nilai itu kita terangkum dalam 6 teras nilai Malaysia Madani itu. Betul. Kerana kita ingin maju dan membangun dalam acuan kita sendiri, sebagai sebuah tamadun bangsa. Itu yang dihasratkan oleh kerajaan, bagaimana warisan seni budaya itu berhubungan dengan industri kreatif. Dan bagaimana industri kreatif membantu untuk melestari. Untuk kita memperkayakan nilai modal insan ini, pastinya dua frasa penting yang Prof sebut tadi, iaitu adaptasi dan juga apresiasi. Pastinya untuk pengkarya-pengkarya tempatan ini, untuk kita menghargai nilai warisan budaya yang ada di negara kita ini, ianya memerlukan satu impak yang memberi identiti nasional kepada kita. Namun juga kita perlu memberikan fokus kepada potensi mungkin untuk pengkarya-pengkarya pengarah filem antarabangsa untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi perfilman untuk filem-filem yang bertaraf antarabangsa. Yalah, kalau kita lihat keunikan Malaysia dari hujung Sabah pergi ke hujung Sarawak sampai ke hujung Perlis, pelbagai keunikan, keindahan alam semajadi dan juga seni warisan budaya yang perlu kita ketengahkan, Prof. Ya betul. Bagi untuk menarik pihak luar untuk melihat, kerana itu amalan perlu dilakukan. Jadi itu tujuan industri kreatif. Industri kreatif memberi ruang kepada masyarakat kita untuk terlibat dalam industri tersebut. Sebab industri maksudnya mass production. Maknanya penghasilan produk seni budaya itu perlu banyak. Jadi modal insannya perlu ada. Institusi pengajian tinggi memainkan peranan penting dalam melahirkan modal insan untuk mengisi keperluan industri kreatif dalam menghasilkan produk budaya. Jadi bila kita sudah ada amalan, maknanya setiap negeri
akan ada bentuk seni persembahannya sendiri, akan ada mungkin monumen-monumennya sendiri yang melambangkan identiti untuk sesuatu negeri tersebut. Jadi dengan amalan, sebab dia karya seni budaya itu adalah tentang cara hidup. Jadi dia mesti diamalkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi bila kita dah amalkan bentuk seni budaya yang kita warisi dalam kehidupan seharian, dalam konteks sekarang, jadi kita jualkan dalam bentuk industri kreatif, orang luar akan melihat. Of course lah, kalau dia nak buat syuting, menariknya kalau saya lakukan penggambaran di sini, umpamanya macam projek-projek homestay yang kita buat sebagai contoh. Dan homestay juga dia tetap mengekalkan seni warisan budaya. Okay, rumah panggungnya begini. Kemudian bagaimana cara hidup masyarakat di kampung ini umpamanya. Jadi dengan cara itu pelancong akan melihat, cantiknya kalau aku buat penggambaran filem di sini. Jadi industri kreatif itu akan menggalakkan amalan warisan seni budaya itu, kerana dia perlu diamalkan kerana satu cara hidup. Dengan cara itu kita nampak bahawa tentang jati diri dan identiti. Sebab dari aspek sosial kita panggil dia sebagai outcome. Outcome maknanya nak tahu jati diri ni akan ambil masa panjang. Tapi kalau aspek ekonomi, kita buat show, kita dah dapat duit, kita dah dapat penjanaan, ekonomi itu output sebab dia kadar segera. Tapi outcome-nya adalah tentang jati diri tadi. Yang dipentingkan sebenarnya adalah tentang jati diri tadi. Jadi maknanya bila orang luar datang nak buat syuting, orang luar pun dah tahu bahawa okey, Malaysia ini jati dirinya begini. Jadi identiti nasionalnya begini. So kita nampak bahawa keunikan negara kita. Jadi seni warisan seni budaya itu dia perlu diamalkan. Jadi dalam konteks industri kreatif membantu untuk menyemarakkan amalan warisan seni budaya dalam kalangan masyarakat, sebab dia mesti dibawa oleh masyarakat pengamal yang kita warisi. Betul, industri kreatif ini sekarang ini perlu seiring dengan usaha untuk kita memperkasakan seni warisan budaya, kerana dengan ruang ini dapat menyuburkan lagi platform kepada anak muda, khususnya dalam kita mewarisi warisan daripada nenek moyang kita. Namun apa antara cabaran utama dalam hal ini, Prof? Khususnya dalam kita memberi kesedaran kepada pengkarya-pengkarya, kepada pemain-pemain industri untuk kita mengangkat warisan budaya ini sebagai satu identiti dalam industri kreatif kita, yang satu kebanggaan sewajarnya, Prof. Ya, sebenarnya cabarannya begini. Pertama, dari segi aspek penyelidikan. Jadi bila kita nak melahirkan yang saya katakan tentang nilai tadi, jadi bila kita nak mengetahui nilai ini adalah nilai yang dibawa oleh warisan generasi terdahulu, kita perlu melakukan penyelidikan terhadap objek-objek warisan seni budaya itu terlebih dahulu. Kerana berdasarkan penyelidikan ini didokumentasikan dalam bentuk audio, video dan juga penulisan. Dari situ nanti pekerja-pekerja industri kreatif ini akan membuat kajian terhadap penyelidikan yang tadi dilakukan. Dia nakkan konten. Industri kreatif memerlukan konten. Jadi kontennya yang berbasiskan warisan seni budaya. Jadi dia harus dilakukan penyelidikan. Jadi ini tugas dan tanggungjawab Institut Pengajian Tinggi, terutamanya untuk melahirkan modal insan yang mempunyai jiwa pemikir dan secara tidak langsung juga pengamal. Sebab bila kita melakukan penyelidikan, kita harus pergi ke lapangan, kita harus mengkaji, memerhati, kita harus mengobservasi. Jadi dengan itu pengkaji, jadi rujukannya nanti adalah Institut Pengajian Tinggi. Ya, Institut Pengajian Tinggi. Jadi maknanya konten-konten insight kreatif itu, you nak dapatkan nilai tadi, you kena merujuk kepada penyelidikan yang telah dilakukan oleh seni dan budaya. Kemudian cabarannya lagi, sebab institusi pengajian ini cabarannya agak besar juga, sebab dia perlu melahirkan modal insan seorang pemikir dan juga modal insan pengamal. Sebab pengamal nanti dia akan pergi kepada industri itu untuk menghasilkan produk. Jadi penghasil produk untuk industri kreatif itu, dia mesti tahu juga tentang nilai itu. Jadi dia mesti ada ilmu tentang seni warisan. Sebab itu institusi pengajian tinggi memainkan peranan dalam mendedahkan tentang ilmu-ilmu nilai seni budaya kita yang terkandung dalam seni warisan. Yang itu yang cabaran setakat ini. Cabaran kita adalah nak melahirkan. Betul. Satu, nak melahirkan pengamal industri kreatif itu. Satu lagi, nak melahirkan ada juga pemikirnya. Sebab dia mesti bergerak seiring. Sebab yang kita nak bawa ni tentang jati diri. Sebenarnya yang penting tadi yang diwariskan itu nilai.
yang dipelihara. Okey, yang produk itu dipelihara. Jadi nanti mereka mesti mahir bagaimana aku nak memelihara, melakukan modifikasi terhadap bentuk murni seni warisan ini supaya nanti nilainya sama. Itu yang diwariskan. Pembangunan modal insan dalam untuk kita bukan saja kita belajar dari segi teori namun juga dari segi praktikalnya. Bagaimana usaha untuk kita melestarikan adat budaya dan juga warisan kita khususnya dalam industri kreatif. Satu pemahaman yang cukup menarik yang dibawakan oleh Prof. Terima kasih Prof. Dr. Muhammad Kipli Abdul Rahman yang merupakan pensyarah kanan pengajian seni persembahan Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Pada hari ini kita berbicara berkenaan warisan seni budaya dalam industri kreatif. Terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih. Okey, sekarang ini